Salam 17 Ramadan, salam nuzul Quran. Mari kita berlari maraton di bulan Ramadan. Betul ke nak lari maraton bulan-bulan Ramadan ni? Orang jangan main-main. Oh, Ramadan yang macam maraton. Macam mana tu? Nak tahu lebih lanjut? Stay tune. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Assalamualaikum semua. Welcome back to Al Rumi Channel. Bersama saya Piu Rumi. Bukan. Saya bukan Piu, saya bukan ustaz, tapi saya suka makan kuih tat. Okey, alhamdulillah Ramadan Mubarak ini kita dah sampai ke 17 Ramadan. Ada lebih kurang 13 hari lagi akan berakhirnya Ramadan ini. Macam mana pengisian Ramadan anda setakat ini? Macam mana kesihatan anda ketika Ramadan ini? Alhamdulillah. Ya, tadi saya sebut nak lari maraton kan. Tajuk hari ini tajuk yang sangat memuhasabahkan diri saya, dan mudah-mudahan kepada anda semua, Ramadan umpama berlari maraton. Sebab maraton aja kita akan terimbau, kita akan terpanggil betapa rindunya kita dengan race terutamanya race maraton yang sangat saya minat, yang dah lama kita rindukan sejak ada pandemik COVID-19 ini. Alhamdulillah, kemarin saya telah menerima hadiah kerana terpilih sebagai salah satu pemenang Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon Virtual Race 2020 foto kontes. Dan itu semua rezeki anak-anak saya. Alhamdulillah, foto ni bukan profesional fotografer ambil. Foto ni siapa lagi kalau bukan Eri Syarida yang tolong ambilkan foto, personal fotografer saya, fotografer tim Rumi. Nak gambar cantik, nak gambar lawa, buat sendiri aja. Jadi terima kasih kepada penganjur Dirigo Event kerana memilih gambar saya itu. Jadi analogi saya nak bincangkan hari ini, saya nak samakan berlari maraton ini dengan menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebelum itu, saya nak share kat sini, saya telah diumumkan sebagai salah seorang ambassador, influencer bagi Coros Malaysia. Saya rasa sangat rendah diri, saya rasa sangat terharu, dan saya rasa sangat honoured kerana terpilih oleh Coros Malaysia untuk season tahun ini 2021. Ini semua rezeki anak-anak saya, tapi sebenarnya saya dah sign sebenarnya ketika bulan 1 ini, dan mudah-mudahan saya dapat menjalankan tanggungjawab dan peranan saya dalam tim Coros Malaysia. Jadi kenapa saya memilih maraton sebagai analogi topik pada hari ini? Kerana maraton itu sangat signifikan dengan Ramadan. 30 hari Ramadan, saya rasa jarak maraton ni satu jarak larian yang sangat sinonim dalam dunia kompetitif larian, dan sangat refleksi kepada pelari-pelari rekreasi seperti saya dan kebanyakan kita ini. Jarak yang kalau ultra tu mungkin terlalu jauh, kalau 10 km tu mungkin terlalu dekat, dan maraton ada sejarah yang tersendiri. Bagaimana maraton tu diiktiraf dunia, diiktiraf Badan Sukan Dunia sebagai satu sukan yang sangat kompetitif sehingga ke peringkat Olimpik. Kalau kita tengok sejarah moden maraton ni, tidak boleh lari dengan maraton Greek, tapi sejarah moden maraton adalah pada tahun 1896, Olimpik 1896, dan pemenangnya iaitu seorang pelari Greek bernama Spyridon Lewis dengan catatan masa 2 jam 58 minit. Itu tahun 1896, 2 jam 58 minit. Bayanglah sekarang ni dah banyak beza dah. Timing masa terbaik catatan dunia untuk maraton, dan ketika itu jarak dia cuma 40 km je, lebih kurang 25 miles. Dan sekarang kenapa dia jadi 42.1295 bla-bla kilometer pun ada sejarah di England berlaku. Dan itulah dia signifikasinya maraton, salah satu jarak larian kompetitif kategori yang sangat saya minat, di mana pertama kali saya berlari maraton pada tahun 2017
dan sehingga kini saya dah lari beberapa maraton, dan sebaik saya menjalani prosedur jantung tahun lepas, saya masih berimpian untuk berlari sekurang-kurangnya satu lagi maraton. Mudah-mudahan doa saya tercapai, impian saya tercapai untuk berlari di Tokyo Marathon. Jadi kalau kita tengok betul-betul, saya nak relatekan bulan Ramadan ni, 30 hari ini dengan 42 km larian kita. Macam mana kita nak mengharungi dan bagaimana kita nak menghabiskan Ramadan ini, sebagaimana kita nak menghabiskan larian maraton. Okey, ada 5 ciri-ciri penting kesamaan Ramadan dengan maraton. Saya nak relatekan dalam topik pada hari ini, dalam gaya hidup sihat kita, supaya penghayatan Ramadan kita mencapai tahap penghayatan yang optimum sepanjang bulan Ramadan ini, sebagaimana anda berlari maraton. Yang pertamanya, apakah persamaan maraton dengan Ramadan? Untuk berlari maraton sejauh 42 km, anda perlu ada persiapan. Persiapannya lebih kurang, yang paling penting adalah build up mileage. Build up mileage ni bukan sehari dua punya cerita. Mungkin ada orang makan tahun. Teori dia mudah saja. Semakin banyak anda berlari, semakin banyak mitokondria itu dihasilkan dalam badan anda, semakin anda adapt, semakin anda selesa untuk berlari sejauh 42 km. Biasanya orang berlari 42 km lebih kurang 6 jam, 5 jam, 4 jam atau 3 jam. So bermaksud anda kena bersediakan kaki anda, badan anda, yang paling penting mental anda, bagaimana anda nak berlari selama 5-6 jam itu sejauh 42 km. Jadi itulah kita kena build up mileage. So sama juga dengan Ramadan, anda perlu bersiap. Tapi zaman-zaman kalau anda baca cerita-cerita kisah Nabi, sahabat-sahabat Nabi, Ramadan itu mungkin 6 bulan lebih awal mereka telah bersedia. Persiapan mental, mereka telah mula membiasakan diri dengan qiyamul lail, terus mengaji, mempertingkatkan ibadah, berpuasa sunat, sebagai persiapan untuk menghayati Ramadan. Kerana apa? Ramadan ini bulan yang sangat-sangat dinantikan oleh sahabat-sahabat, kerana bulan yang tak ada pada bulan-bulan lain. Bulan di mana ganjarannya dilipat gandakan, pahala-pahalanya dilipat gandakan. Bermakna apa yang saja anda buat adalah bulan bonus bagi mereka yang buat. Jadi itulah kaitannya sama dengan Ramadan. Persiapan tu penting supaya apabila Ramadan datang itu, kita tak terlalu terkejut dan kita dapat adapt dengan perubahan Ramadan itu. Kerana pada Ramadan ini kita tidur pun tak cukup, kita kena bangun pagi untuk bersahur, malam kita beribadat. Orang macam saya ni, macam mana saya nak bagi masa saya dengan kerja saya, family saya dan minat saya dalam larian? Sebab tu kita kena ada persiapan. Sama juga dengan maraton, kalau anda tak ada persiapan, anda tidak akan mampu untuk berlari maraton. Yang keduanya, berlari maraton dan Ramadan. Apabila anda berlari maraton, jangan terlalu laju dan jangan terlalu slow. Maksudnya, pilih pace yang sesuai. Saya dah alami sendiri apabila berlari maraton, saya berlari mengikut pace saya yang saya telah pilih. Tapi mungkin ada beberapa runner yang berlari terlalu laju. Dia babai Rumi, gerak lo, babai Rumi. Selepas itu kita tengok siapa yang berlari laju tu. Kalau dia berlari bukan pace dia yang sesuai, di suku terakhir larian biasanya mereka akan kecundang. Mereka akan mula berjalan kaki dan mereka tak dapat akan berlari seperti mana yang berlari terlalu laju. Ataupun lebih kata mudah ini, jangan climax terlalu awal lah. Hanya beria-ia lari laju, sebab maraton bukan seperti larian half marathon, bukan berlari seperti 10 km. Anda kena lari slow sedikit daripada pace half marathon anda ataupun pace 10 km anda. Jadi pemilihan pace itu sesuai, kerana marathon adalah jarak yang berlainan dengan half marathon. Siapa dah berlari half marathon biasanya mungkin dia dah berlari 2 jam suku ataupun 2 jam. Belum tentu marathon dia boleh lari kali 2 4 jam kalau dia kurang latihan dan kurang build up mileage yang sesuai. Jadi begitu juga dengan Ramadan. Kalau anda terlalu excited di mula-mulanya, beria-ia pada mula-mulanya, anda khawatir anda tak akan konsisten, kerana bonus benar Ramadan itu bukan di permulaan, di hujung 10 malam takhir. Kita akan ulas seterusnya topik ini. So, siapa yang laju dulu, 42 km itu bukan jarak yang dekat. Okey, yang ketiga, saya nak kaitkan dengan nombor 2 tadi. Pernah dengar tak orang cakap maraton sebenar bermula di kilometer 25 dan ke atas? Ada yang kata 30, ada yang kata 25. Itulah sebenarnya kebanyakan mereka yang kurang latihan, kurang persiapan. Kilometer 25 anda dah jumpa anda punya tembok. Biasanya seawal 25 lah, kat situ lah macam-macam drama berlaku. Krem lah, nak pitam lah, injet lah, semuanya berlaku di kilometer 25. Sebab apa?
Antara sebabnya anda terlalu awal, lagi laju, anda kurang build up mileage. Seperti yang saya katakan tadi, senang kata anda tak bersiap lah, anda kurang rehat dan sebagainya. Semuanya itu biasanya berlaku di kilometer 25. Terapkan. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan yang sebenar, nikmat sebenar itu berlaku 10 malam terakhir. 10 malam terakhir ni kenapa? Seperti yang kita semua sedia maklum, adalah salah satu malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Semua orang tak tahu malam ke berapa. Kebanyakan ulama setuju mengatakan Lailatul Qadar jatuh kepada 10 malam terakhir, di mana pada 10 malam terakhir. Jadi rugilah kalau anda dah ke laut. Biasa 10 malam terakhir ni ramai dah ke laut lah. Sebab apa? Kita dah sibuk nak pergi undangan-undangan makan, nak pergi makan-makan buffet, nak shopping raya dan macam-macam lagi lah. Tapi ada hikmah sebenarnya PKPB ni. Saya pun tak keluar shopping tahun ni. Ada yang beli online guna baju tahun lepas saja. Saya pun tak pergi bazar Ramadan lagi. Dah 17 Ramadan ni. Sebab sekarang keadaan ni kita cuba jaga SOP, kita cuba social distance. 10 malam terakhir ni sebab kita nak rebutkan 10 malam terakhir. Jangan kita bong, jangan kita cramp, jangan kita injured, jangan kita ke laut 10 malam terakhir ni. Sebab kita nak finish strong. Sebab kita nak kejar Lailatul Qadar, bonus sebenar Ramadan. Yang keempat, maraton itu sangat memenatkan dan sangat menyakitkan. Betul. Mana tak penatnya. Nak berlari 5-6 jam, bukan berjalan-jalan kaki pun penat. Apatah lagi kita nak berlari walaupun berjoging. Tak usah cerita lah pace Kipchoge kan. Pace kita lah, pace yang biasa-biasa 6, 7, 8 ni kan pun penat. Sakit kenapa? Ya, sakit betis, sakit lutut, sakit pinggang, sakit kepala, betul. Begitu juga dengan Ramadan. Kena tidur tak cukup, nak bawa kereta balik kerja mengantuk, nak kerja tak fokus, nak travel susah, jadi lapar dan sebagainya. Memang itu semua yang berlaku ketika kita berpuasa bulan Ramadan. Tetapi itulah hakikatnya. Semakin sakit lah ya, semakin penat ya, kita masih enjoy. Saya masih enjoy nak masuk marathon sebab itu yang saya minat. Kita nak enjoy the journey. Sebab nikmat sebenarnya adalah selain kita menghabiskan harian itu, adalah journey marathon itu sendiri. Journey macam mana kita nak persiapkan diri, macam mana kita berkorban masa, bagaimana kita berkorban duit, macam mana kita berkorban macam-macam. Mereka yang betul-betul melakukan persiapan lah kan. Dan begitu juga dengan Ramadan, ngantuk dan sebagainya itu adalah asam garam yang kita kena lalui ketika bulan Ramadan ini. Kalau kita cukup mileage, kita cukup training, cukup buat strength, sakit itu mungkin tak terlalu sakit, penat itu mungkin tak terlalu penat kalau kita melakukan persiapan. Dan kalau anda tak nak sakit, tak nak penat dan sebagainya, kita main carom atau main catur saja. Janganlah masuk larian marathon. Dan yang terakhirnya, persamaan marathon dengan Ramadan adalah finish strong. Maknanya anda free pada injury, anda tak berlaku benda-benda yang bukan-bukan. Dan yang bonus mereka yang finish strong ni, dia dapat menghabiskan masa mengikut timing yang dia target ataupun buat personal best. Dan bagi-bagi mereka yang biasa elite dan sebagainya mendapat hadiah, mendapat medal. Begitu juga dengan Ramadan. Finish strong bagi mereka adalah mereka yang buat pecutan terakhir, pecutan 10 malam terakhir. Tu yang saya katakan tadi, anda pecut pada 20 malam pertama, 10 malam terakhir anda jalan kaki ataupun tak habis. Jadi kita tak nak yang tu berlaku. Kita nak sama-sama kita finish strong. Dan ini yang saya katakan, ini adalah peringatan untuk diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan amalan kita dilipat gandakan dan mendapat ganjaran. Yes, sir. Jadi apabila anda telah finish strong, barulah kita boleh buat celebration, membuat sambutan hari raya. Barulah namanya raya. Anda dah mengharungi bulan Ramadan, 30 hari Ramadan dengan penuh penghayatan. Barulah kita nak beraya. Begitu juga dengan marathon. Barulah kita dapat sambutan. Ini kalau sampai terdengkut-dengkut, krem lah, kena usung lah, DNF lah, itu yang kita tak nak. Sebab ni saya cakap telah berlaku kepada saya juga di Singapore Marathon. Jadi ini sekadar pengkongsian saya. Okey, sama-sama kita istiqomah mengharungi Ramadan terakhir ini dan istiqomah menjaga kesihatan kita. Dan kalau anda suka konten video ini, tekanlah butang like. Anda tinggalkan komen-komen yang konstruktif dan yang paling penting, subscribe lah. Sampai di sini saja. Salam Ramadan Karim, salam 10 malam terakhir. Sebarkan kebaikan, stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum.